Kenaikan harga beras putih import menyumbang kepada peralihan trend pembelian pengguna sekaligus menyebabkan kekurangan bekalan beras putih tempatan di pasaran. Namun Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamed Sabu semalam memberi jaminan stok bekalan untuk keperluan domestik mencukupi, yang termasuk langkah kerajaan yang akan melancarkan jualan rahmah beras bagi membantu meringankan beban rakyat dalam isu berkenaan. Adakah benar bekalan beras putih tempatan berkurangan? Untuk laporannya, kita terus sahaja ke sebuah pasaraya di Subang Jaya, Selangor bersama Hamdi Fahmi Muhammad Zaki yang turun padang meninjau. Silakan Fahmi. Terima kasih Intan di Serpetas. Ya, seperti yang dimaklumkan, hari ini saya turun meninjau stok bekalan beras negara, isu yang menjadi hangat kebelakangan ini. Dan di sini, di salah sebuah pasaraya di Subang Jaya ini, saya meninjau sejak jam 8 pagi tadi. Memang ada orang ramai yang mencari stok bekalan beras tempatan. Namun di sini hanya ada beras import. Saya dimaklumkan telah beberapa hari stok bekalan beras tempatan memang tidak ada di sini, dan pembelian di sini juga telah dihadkan kepada 100 kilogram sahaja kepada setiap pelanggan. Dan keadaan ini mungkin akan terus meresahkan pengguna-pengguna yang mungkin mencari bekalan beras tempatan. Mungkin ada yang mengatakan disebabkan kekurangan beras tempatan menyebabkan harga beras import telah melambung tinggi. Dan bagi bercerita lebih lanjut ataupun kita ingin menyelami permasalahan yang berlaku, kita bersama dengan Presiden Persatuan Pengguna Subang dan Shah Alam, Datuk Seri Dr. Jacob Josh. Okey, Datuk, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, Datuk, saya membuat tinjauan di sini dan beberapa kawasan lain juga mendapati bahawa stok bekalan beras tempatan ini agak rumit ataupun crucial bekalannya. Mungkin Datuk, apa yang meresahkan pengguna yang boleh kita sarankan kepada kerajaan untuk mungkin boleh menyelesaikan atau memberi tumpuan khusus kepada isu yang hangat ketika ini? Begitu hangat. Duka cita sebab ini adalah satu isu yang kita kata bukan isu yang baru. Lebih dari 8 tahun yang lalu kita telah suarakan, iaitu masalah negara kita yang pertama ialah sekuriti makanan. Dan kita mestilah memberi kepentingan kepada ladang-ladang kita, sawah padi kita dan anggota-anggota kita di dalam ekosistem sekuriti makanan. Tapi selalu ni kita ada masalah dengan pertama kali untuk membuat dasar untuk betul-betul yang jaga hak-hak pengguna. Dasar kita selalunya ada U-turn, di mana dasar itu kita hanya jaga orang yang ada monopoli atau orang yang ada contohnya kroni kita, atau yang ketiga kehendak-kehendak golongan-golongan tepi kita. Dan sebab itu hari ini kita ada satu masalah yang begitu besar. Bila kita ada masalah di Ukraine, kita ada masalah di ASEAN, contohnya Vietnam, Cambodia dan lain, dan India juga tak nak menjual dia punya beras sebab mereka mempentingkan sekuriti makanan mereka. So kita pada masa ini ditangkap basah di kawasan dan kita ditangkap sebab dasar kita tidak betul-betul aim kepada settling the masalah yang kita kini ada. Contoh ini kita bawa masuk AP, kita bawa masuk 100 contohnya kilogram dan sebagainya. Tapi ini semua jawapan jangka masa pendek. Apakah visi kita untuk jangka masa yang panjang? Saya kata sedemikian sebab saya dah beranak di utara, dan pada masa itu di Kedah dan Pulau Pinang dan sebagainya kita dianggap sebagai rice bowl of Malaysia. Tapi mana rice bowl of Malaysia hari ini? Duka cita iaitu di dalam negara yang begitu subur tanahnya, kita pada masa ini kata kita tidak ada beras, dan kita pada masa ini nak membawa sekatan-sekatan, boleh jual kepada golongan ini, tak boleh jual kepada golongan ini. Kita hanya boleh membeli 100 kilogram tiap-tiap hari. Pemimpin kita keluarkan kenyataan yang tidak masuk akal. Pukul 9 satu menteri kata sesuatu, pukul 12 menteri yang kedua cakap yang lain, pukul 4 ada menteri kan 3 yang kata yang lain. So apa dasar sebenarnya untuk menjaga hak pengguna kita? Ini sudah jadi soalan pokok, dan bagaimana kita nak selesaikan ini? Untuk saya nak selesaikan ini, kita mestilah cakap benar. Masa dah sampai di mana kita memanggil dan pujuk satu task force
yang ada orang yang tak ikut semua kehendak kita. Those who have diverse opinion, bahasa Inggeris kita kata. Dan kita rancang dan kita ambil tindakan-tindakan sewajarnya yang mengutamakan pengguna kita, bukan kroni kita, bukan monopoli golongan kita. Okay. Terima kasih Datuk kerana menyuarakan masalah ini. Saya fikir untuk tinjauan ini, saya kira ini saja perkembangan yang saya boleh laporkan. Kita kembali ke Seri Betas. Baiklah, terima kasih Fahmi kerana turun padang meninjau permasalahan rakyat yang dihadapi ketika ini.